financial overhaul program. Many of us going through our daily lives paycheck by paycheck with little knowledge where the money goes. We have heard various concepts when it comes to our financial management, such as saving plans, investments, starting our own business, and even ways to start earning residual income. But how many of us have actually gone through even trying to do something? Do we really have the knowledge and skills? More importantly, do we have the financial intelligence that will enable us to achieve the life we desire? That is exactly what the Financial Overhaul Program will do for you. How? Once you have completed all 6 power sessions, namely, learn the game, mind your own business financially, clear your debts, taking control of your cash flow, stocks and forex investments, know the difference in risk and risky and how to do it. Property investments, decide what kind of investor you want to be. Business mentorship to build your businesses. Personal growth by paying it forward. You will be able to head towards a life that you deserve. You know you need to manage your finance better, but only can do so much. With financial programs, you have the tools and guidance necessary to get you out of the rat race. In short, you will be able to get a better financial standing once you have had your financial overhaul completed. Sign up for the Financial Overhaul Program and start gearing towards living a life of your dreams. Your Financial Overhaul Program, your wealth mechanic. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright. So, bagaimana keadaan anda semua? Pastinya dalam keadaan yang best. Okay. InsyaAllah hari ini hari September 1st ataupun hari yang pertama dalam bulan yang ke-9 kita ada hanya lebih kurang 3 bulan sebelum kita mengakhirkan tahun 2020 yang penuh dengan begitu keistimewaan. Penuh dengan keistimewaan, penuh dengan benda yang kita belum mungkin pernah jumpa dalam kehidupan kita sebelum ini. Dan pastinya ramai kita juga telah belajar sesuatu yang sungguh-sungguh menarik, alright? Sungguh-sungguh menarik. Kita belajar banyak benda dalam bulan yang memang tahun yang sangat-sangat mencabar. Tetapi ingat, setiap cabaran pastinya akan datang dengan peluang-peluang yang sangat luar biasa. Dan kita hari ini nak lebih bincangkan sedikit perkara-perkara mengenai benda tu. Alright, ilmu wang dunia akhirat setiap pagi pukul 9 hingga 10. Saya usahakan, tapi kadang-kadang terlambat juga, kadang-kadang tercepat juga kan. Tapi kita memang insya-Allah cuba nak pastikan. Alright, kita ada Azad Jasni dia cakap keep it up bangbu. Keep it up. Terima kasih kepada Jasni kerana datang, jadi kita berikan dia tepukan kepada dia. Tepukan kepada dia insya-Allah. Alright. Dan seperti yang kita tahu, tahun ni memang tahun yang mencabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Abu. Waalaikumsalam Faiz Alam Shah. Okey, Faiz Alam Shah. Terima kasih kerana hadir. Dan juga Assalamualaikum Asna. Kak Asna, apa khabar Kak Asna? Kita beri tepukan kepada Kak Asna juga. Jadi bagaimana keadaan di luar sana? Alright, di Kuala Lumpur, tempat Abang Abu, alhamdulillah saya rasa okey. Alright, dalam keadaan yang best. Dia tak panas pun, tadi saya memang rasa best sangat. Alright, kita ada Faraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terutamanya kepada adik-beradik Abang Abu, dipersilakan untuk anda bersama-sama dengan Abang Abu setiap hari jam 9 hingga 10 kita bincangkan wang ilmu, wang dunia akhirat. Kita nak cerita-cerita, kita nak bincang-bincang, kita nak bagi tips, kita nak juga mendapatkan pendapat ataupun pandangan anda. Alright, dalam perjalanan kita mencapai kejayaan kewangan yang luar biasa insya-Allah. Alright, saya mendoakan bagi anda yang berada di bersama dengan Abang Abu pada hari ini, Allah akan permudahkan segala urusan kita.
dalam hal-hal dunia ni, dan kita memang ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi apa kata, siapa hari ni dah makan? Saya hari ni minum minum teh si kosong seperti biasa, insyaAllah. Dan tadi saya dah makan tosai. Rabah tosai. Awak semua makan apa? Abang Azad kalau tak tahulah dia ada ke dah lepas. Azad makan apa, dan Faiz makan apa hari ni? Breakfast apa? Kak Asna, apa yang awak breakfast hari ni? Boleh tak kita just komen-komen dengan Farahku juga tu Alright, Alhamdulillah saya baru sampai rumah balik daripada klinik kesihatan. Kenapa? Apa cerita ni? Kak Asna dia cakap dia balik daripada klinik kesihatan. Jadi kita doakan mudah-mudahan tak ada apa-apa. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan Kak Asna kita yang berada di Seremban. Jadi jom kita berkongsi sedikit apa yang kita breakfast tadi. Apa hal ni? Hello, kau nak cerita pasal duit habis tanya orang breakfast apa? Yelah, tanya breakfast makan apa? Salah ke? Kita pun nak tahu juga. Maggi goreng. Pagi-pagi dah makan Maggi goreng Alright, okay. Farahku makan Maggi goreng. Alright. Kak Asna makan apa? Faiz makan apa? Dan Azad makan apa? Yang komen, teruskan komen. Yang belum komen, sila komen apa awak breakfast hari ni. Abang-abu nak buat survey. Abang-abu nak buat survey apa makanan breakfast semua kalangan adik-beradik ataupun semua-semua yang tengok-tengok ni, insyaAllah. Alright, sambil tu jangan lupa untuk kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dan bila kita beristighfar, pastikan kita share benda ni dengan rakan-rakan kita. Sambil kita tekan butang share tu, kita istighfar. Kita istighfar supaya istighfar ni dia luar biasa lah dalam kita menjemput rezeki ni pun dia memang sangat-sangat luar biasa beristighfar ni. Vadi dan air kosong. Akak, vadi dan air kosong je minum kak bagus lah minum air kosong ni bagus sebab dia bersih kan, dia bersih. Ni tip kesihatan sambil-sambil kita cerita pasal duit ni, kita juga nak cerita pasal kesihatan. Minum air suam tu bagus. Alright. Teruskan tekan love banyak-banyak supaya kita dapat banyak love. Tekan je terus, tekan love banyak-banyak lah supaya abang-bu rasa macam dahsyat lah aku ni orang tekan. Alright, okay. Bagus. Sambil tu saya just nak main-main sikit kat sini macam-macam ada. Saya pun tak tahulah kan. Bagus. Alright, so okay, kita nak tengok. Alright, coding good sesat. Alright, so apa kita ada nasi goreng. Kak Mariana Mamat dia makan nasi goreng. Pagi-pagi dia makan nasi goreng. Dan kita ada Suhaimi, dia cakap salam dia adalah hari ini, dia cakap sebab diorang ni dah macam malah dengan abang-abu. Sebab dulu memang setiap hari 9 hingga 10 memang insyaAllah akan ada. Tapi sekarang saya macam bila tak ada macam hari ni kan, tak ada sesi pagi, saya dapatlah bersama dengan like live ni. Kita buat live, kita dapat bersama. Tadi pun ada pagi sekejap saja. Selepas ni pukul 12 baru ada satu lagi. Jadi bila tak ada, then saya boleh buat live. Tapi sekarang ni bukan kita live tau, kita kadang-kadang kena pergi tempat sebab kita ada program kat tempat. Jadi itu yang kadang-kadang saya tak dapat bersiaran live. Saya cuba nak fikir apa masa yang lebih sesuai. Adakah saya kena bawa dia lebih awal 8 pagi? Sebab kadang-kadang kalau 8 pagi, kalau ada nak pergi tempat tu saya kena travel. Kan sama juga. Jadi saya cubalah insyaAllah. Doakan sebab Allah permudahkan. Bukan kita plan macam mana pun. Kalau Allah nak kita tak buat juga. Kadang-kadang kita tak plan, Allah dah bagi kita peluang buat, kita buat lah. Jadi saya rasa lebih baik kita ulangkan kepada Allah SWT. Alright. Okay, Kak Asna, salam dia cakap yang handsome tak terhingga, apa khabar hari ni? Aku breakfast like a king. Wah, kakak dia cakap. Alright, breakfast like a king Alright, pagi tu memang kita kena breakfast. Kalau tak berpuasa lah, jangan time puasa kau nak breakfast pula. Itu breakfast. Dia kena tunggu sampai maghrib baru kita breakfast. Telur kampung setengah masak, then epok-epok kentang dan sardin, mi goreng with ngor hiang. Perlu energy, kopi hazelnut. Kau ni ini dahsyat babe. Ini bukan makan ni. Ini tak tahu ni. Ini bukan breakfast. Ini macam bukan jamuan, dia panggil apa? Thread dia ialah jamuan besar lah, something like that lah.
Alright, hari ni kita ada beberapa perkara yang kita nak bincang. Tapi sebelum tu, seperti biasalah, kalau korang ada soalan pada Abang Abu, bolehlah dipersilakan tanya soalan-soalan mengenai kewangan ke, pasal bisnes ke, ataupun nak tahu apa-apa pasal kehidupan sikit ke, apa yang aku tahu ni aku kongsi insyaAllah. Alright, kepada adik-beradik, terima kasih kerana datang. Teruskan tekan love, jangan stop. Love tu jangan stop. Saya nak tengok love terus sampai dia pecah 1000. Bila dia dah 1000 barulah macam rasa okay, settle satu part. Alright, kita mulakan dengan siapa? Ada soalan ke? Suhaimi ada soalan, Kak Asna ada soalan. Ini regular ni Ini semua regular. Teruskan berkongsi pengalaman. Pada hari ini saya nak bagi 4 karakteristik. 4 karakteristik untuk kita menjadi seorang genius. Dia genius. Genius ni dia macam orang yang sangat luar biasa. Macam mana kita nak jadi sangat luar biasa? Ada 4 karakter yang Abang Abu nak kongsikan. Jadi untuk tu marilah kita sama-sama bagi tahu orang lain, kenalan kita, adik-beradik kita especially, adik-beradik yang ada kat sini, bagi tahu adik-beradik lain dalam grup-grup tu untuk join, mungkin boleh tanya soalan dan sebagainya insya-Allah. Jadi teruskan share dekat sana. Dan lunch aku skip, tea break, kopi dan roti. Dinner usually pun very light. Okey, bagus. Itu adalah penjagaan kesihatan yang baik sangat. Dan bermula esok pula adik-beradik Abang Abu insya-Allah akan diorang akan bersama dengan Abang Abu dalam program ni. Right? Kita besok ada program email. Email. Bukan esok malam ni. Kita akan start malam ni macam mana kita nak menggunakan email. Challenge. Alright, untuk menggunakan email dan kita nak buat duit dengan email. Alright, step macam mana kita nak buat. InsyaAllah Abang Abu dah kongsikan. Bagi yang berminat, boleh je join malam ni. Dia 7 malam. Kita buat 7 malam. Setiap hari pukul 9 suku sampailah 10.45 kita akan belajar macam mana kita nak menggunakan kaedah email dan kita boleh buat duit macam mana tu. Apa yang perlu kita buat? Itu semua kita akan bincangkan insya-Allah pada malam ini. Selama 7 hari, September 1 hingga September 7, kita akan bersiaran 9 suku hingga 10.30 dalam Zoom untuk kita berkongsi macam mana kita menggunakan email untuk kita menjana kewangan. Alright, kita sudah ada lebih kurang, let me check what is the number currently. Kita check sekarang dah ada, mana ni? Alright, total kita ada dalam 42, right? 42 orang sudah pun kita ada dalam grup ni untuk kita sama-sama belajar selama seminggu. It's a challenge di mana kita akan buat setiap satu hari kita akan buat. Benda-benda macam tu kita akan kongsikan dalam program yang kita akan adakan. Kita tutup dulu benda tu. Alright, sekarang why not kita tanya soalan. Kita ada lebih kurang 12,000 penonton yang sedang menonton. Terima kasih dan love tu jangan stop. Terus tekan Astaghfirullah. Kalau astaghfirullah tu share. Alright. Mungkin apa yang kita boleh buat, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tekanlah banyak-banyak. Sampai tu Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat juga pahala, babe. Alright. Buat benda tu. Jadi kita ada Azim. Semalam juga berlangsung satu yang saya rasa sangat seronok lah semalam. Kita adik-beradik Abang Abu ni yang datang kelas Abang Abu, yang join Zoom Abang Abu, all this kita panggil adik-beradik. So semalam kita ada perjumpaan antara SOF, yang ini Sekolah of Financial Freedom, satu program 10 bulan yang Abang Abu buat tu, di mana kita ada lebih kurang 50 orang dalam grup tu yang juga daripada jauh lah, daripada Singapura, ada Sabah, ada Sarawak, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada semua mix. Alright, tapi semalam kita buat perjumpaan dan Alhamdulillah kita ada lebih kurang dekat 20 orang jugalah yang datang semalam untuk kita daripada pagi sampai malam. Alright, kita belajar macam-macam, kita belajar dan khususnya kita nak bernetworking semalam dan juga belajar pasal cash flow. Kita belajar macam mana nak menguruskan kewangan kita berpandukan cash flow. Dan semalam kita ada ustaz kita juga. So sama-sama kita dapatlah dengar banyak tazkirah juga poin-poin yang relate balik dengan apa yang kita belajar. Sangat seronok sangat. InsyaAllah kita akan mulakan pengambilan batch kedua bermula daripada September hingga 30 Oktober. 2 bulan ni kita akan dapatkan registration untuk kita start batch yang kedua pada bulan 11 nanti. Kalau anda berminat juga bolehlah update. Okay.
Soalan. Let's do it. Engkau ada cakap pasal funneling tak in the email marketing? Aku rasa aku tak akan cakap funneling, but aku akan cakap macam mana it is about funneling, but I don't call it funneling tau. I call it it's some sort of funneling juga, but it's like email marketing. Funneling dia satu, then dia kita beli, that means yang ni kita buang, then kita terus dapat benda macam tu kan. So, lebih kurang macam tu ada, tapi dalam menggunakan kaedah Abang Abu sendirilah. Kita tak gunakan funneling punya software whatever, kita gunakan another software which is like Aweber punya software. So to craft the email in a way that it is like macam funneling juga. Dia macam funneling juga kita boleh buat. Kita boleh buat campaign. Alright, kita akan belajar benda tu definitely insyaAllah. Alright, so tu soalan daripada Suhaimi. Alright, engkau okay. So hari ni apa yang Abang Abu nak berbincang dengan kita adalah 4 karakteristik yang saya tulis tadi. Saya rasa 4 karakteristik yang perlu ada dalam kehidupan seseorang yang nak menjadi luar biasa. Alright? Nak jadi luar biasa ni kita kena buat benda yang kita kena biasakan diri kat luar. Nak jadi luar biasa kita kena biasakan diri kat luar. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi saya nak bagi 4 karakteristik tau. 4 karakteristik. Satu yang perlu ada adalah satu yang sebenarnya it called passion. Dia passion. Alright, passion adalah satu benda yang sangat penting. Passion. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang berjaya dari segi menjadi genius, dia menjadi genius dalam kehidupan mereka ni disebabkan satu kualiti iaitu passion. Mereka lakukan sesuatu dengan passion, dengan penuh apa kata orang tu, semangat. Passion is about semangat. Alright, kita melakukan sesuatu dengan penuh passion. Kita suka sangat buat benda yang kita suka. Like dia bukan benda yang kita minat mungkin. Itu bukan benda yang kita minat, ataupun kita kalau diberi pilihan kita mungkin tak buat benda tu. Tapi itu bukan kaedah macam mana kita nak mencapai kejayaan luar biasa insya-Allah. Iaitu kita melakukan dengan penuh bersungguh-sungguh, bersemangat. Kita passionate terhadap benda tu. Right, itu kaedahnya untuk kita perlu betulkan dulu. Sebab kalau kita tengok ramai orang dalam kehidupan kita, kita tidak mempunyai passion terhadap apa yang kita lakukan. Kita tidak mempunyai kesungguhan untuk kita buat apa yang kita lakukan. Kita memang pergi seminar sana, kita pergi workshop sana, kita jumpa sifu tu, kita jumpa sifu ni. Tapi semua ni tak akan bermakna kalau kita sendiri tidak dapat mengambil mengeluarkan ataupun kita memperterjemahkan passion kita terhadap benda yang kita lakukan tu. Tak semestinya benda tu kita suka. Dengar betul-betul. Passion is not about we do something that we love. Passion is something that we do with passion. We do something, maybe that is the thing that we don't want, ataupun kita tak nak buat benda tu. Tapi disebabkan kita nak berjaya dalam satu, maka kita kena passion terhadap benda tu. So itu yang pertama. Alright? Itu yang pertama. Apa ni? How much patut kita ketimpangan untuk marketing? Alright, or advertisement, and how much? Alright, dia tak ada satu kaedah macam how much. Alright, dia tak ada satu kaedah this is what. But what normally we need to do, we need to like really get back maybe 30% of our profit or 30% of our revenue. Alright, to put back into, kalau of course lah, kalau kita punya revenue kita 100,000, then kita punya profit pun 30%, then you can put. Alright, so daripada profit gitu, kita kena agihkan at least 30% untuk marketing punya purposes, advertisement punya purposes. Alright, that is what I mean. Boleh Suhaimi So dia tak ada macam one confirm figure, tak ada. Right, we decide as an entrepreneur, we decide as a business person, kita akan decide what is the amount or what is the percentage at this moment. Kalau saya ada campaign lain, kalau saya tak ada campaign lain, kalau saya nak gunakan benda ni untuk marketing for few months punya project dan sebagainya lain. So segala-galanya termaktub, something like that untuk dari diri kita juga. Just pada Abang Abu, alright, there's no such fixed kind of like formula for this. Alright, okay. Assalamualaikum AA dan AB. Abang Nazli, terima kasih kerana belanja kita orang pada malam, dan Dr. Nisa dia belanja tengah hari, dan pagi tu kita ada Hafiz yang juga Hafizi Abang Hafizi juga belanja kita. Terima kasihlah semalam macam potluck pula. Alright, yang pertama tadi jadi apa tadi? Passion. Lakukan sesuatu dengan passion. Mungkin awak tak suka benda tu, awak buat dengan passion, dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Walaupun kita rasa macam
Aku tak nak buat benda ni, tapi disebabkan kita nak mencapai sesuatu yang telah pun kita tetapkan, maka kita kena keluarkan passion. Right, buat sesuatu dengan passion. Buat program dengan passion, masak dengan passion, right, mengajar dengan passion. Apa lagi? Apa-apa sajalah kau kena ada. That's the first one. Jadi kalau kita nak jadi orang genius, orang yang berjaya, yang luar biasa kejayaan mereka, yang pertama adalah yang saya tulis tadi, passion. Passion. Kedua, seseorang tu jadi genius kerana dia mempunyai benda yang saya panggil dia talent. Dia mempunyai satu kepayaan, satu talent, like talent. Talent ni adalah macam, dia ada satu kelebihan. Contohnya melukis. Dia ni talented dalam melukis. So, maksudnya, orang ni dia boleh lukis. Dia talented tau. Pada kita mungkin nak lukis macam dia memang tak boleh. Kan, kita tengok dia sekejap-sekejap dia contoh-contoh, dia cakap, right, dah siap. Kan, bila kita tengok, cantiknya, dia cakap, tak adalah, biasa je. Dia cakap macam tu. Kadang-kadang, kau ni dahsyat lah kau buat. Kan? Tak ada pada biasa, nampak tak? Sebab apa? Dia mempunyai talent. Jadi kita, kadang-kadang kita kena tengok. Alright? Talent. Kita kena pastikan dalam benda yang kita nak buat tu, kita mempunyai sedikit talent. Alright? Sebab bila kita tahu kita ada talent dalam sesuatu, maka kita akan jadi lebih confidence dan kita akan mula merasa apa yang kita lakukan tu mudah. Sebab kita ada talent. Alright? Kita tak nampak tu sebagai kelebihan. Kita tak nampak sebagai satu yang luar biasa. Sebab tu kadang-kadang orang yang ada talent, mereka tak menggunakan talent ni untuk mencapai apa yang mereka nak. Sebab tu saya berkongsi dengan ramai adik-beradik. So yang tak ada talent ataupun yang tak capai sesuatu disebabkan benda yang kita suruh, maka mereka kena tengok apa talent dia. Apa yang aku memang macam ni je. Apa benda yang aku ni tak bayar nak tengok-tengok whatever, aku boleh buat macam tu je. Ada orang masak, talent dia masak. Dia bagi apa pun dia boleh masak. Tu talent. Right? Ada orang dia boleh menulis, talent dia. Alright, alih-alih boleh tulis. Ada orang macam adik-beradik kita kat Akmal, dia duduk-duduk boleh berpantun. Kan, dia boleh pantun. Kita nak buat tu pantun kadang-kadang berhari babe tak dapat. Tapi dia boleh macam tu je dia boleh buat pantun. Itu adalah talent. Jadi setiap orang yang berjaya, yang luar biasa, kalau kita tengok, mereka ada talent dan mereka menggunakan talent tu untuk mencapai satu position, mencapai matlamat, mencapai kejayaan, menggunakan talent. Jadi kedua ni, untuk kita nak mencapai kejayaan, karakteristik yang kedua perlu kita lihat pada diri kita adalah talent. Apakah talent yang kita ada? Sebab tu talent, talent kita ni yang terbaik lah. Kan? Kalau yang first tadi, apa saya cakap? Passion terhadap melakukan ibadah kepada Allah. Kan? Kita bila bersolat, passion. Kita tak, kadang-kadang orang tu macam, alah malas lah. Passion. Right? Passion. Buat dengan penuh kesungguhan. Pergi masjid. Passion. Alright? Pastikan kita suka. Kita bersemangat. Kita berkobar-kobar nak pergi masjid. Itu yang pertama. Jadi kita nak dunia akhirat, dunia dan akhirat, kita nak pastikan benda tu. Jadi apa yang Abang Bu cakap tadi adalah passion yang kita perlu lakukan untuk mendapat kejayaan, maka kita buat bersungguh-sungguh. Itu yang first. Kedua, Abang Bu cakap tadi talent. Alright, kita boleh mengeluarkan talent kita boleh menjadikan talent kita lagi mantap. Jadi talent yang kedua, talent yang perlu adalah talent menghafal Quran. Menghafal surah-surah. Itu sebenarnya bila kita boleh menghafal, kita ada satu talent yang luar biasa. So kita boleh enhance talent kita tu. Right, dengan mula belajar, kita menghafal, masuk challenge-challenge yang Abang Abu dan Ustaz Hafiz. Kita buat challenge menghafal surah Ahfi, menghafal surah tu, menghafal Yasin, menghafal ni. Jadi bila kita boleh menghafal dan menghafal, itu adalah talent yang kita perlu untuk kita berjaya di akhirat. Kan, kita perlu talent macam tu. So dalam dunia yang sebenar, untuk kehidupan kita ni, kita perlukan talent-talent. Jadi kita boleh belajar dan meningkatkan talent kita, memantapkan talent kita, menjadikan talent kita ni satu sebab untuk kita cepat mencapai matlamat yang telah kita tetapkan. Itu yang saya juga tulis tadi tu. Alright, itu tulis. Alright, passion with love. Kak Rin dia cakap, nakalnya Suhaimi. Dia tu yang macam tu. Right, passion, gairah, with love, right? Yes. Okay. Yang ketiga tadi Abang Bu cakap tadi, yang ketiga adalah
Untuk orang yang berjaya yang luar biasa ni, dia ada value tau. Dia pegang pada certain value. Value ni contohnya mereka berpegang teguh pada value yang mereka ada. Contohnya kalau saya meniaga, saya nak pastikan semua masakan barangan saya adalah barang yang baru. Saya tak nak beli barang busuk. Contohnya, saya tak nak quality B, saya nak quality A. Itu adalah value dia orang ada. Saya tak nak macam buat benda ni macam gitu. Saya nak 100%. Saya nak sebersih-bersihnya yang boleh. Benda ni adalah value seseorang. Mereka ni okey. Mereka mempunyai value, okey, aku nak keluarga. Value aku adalah keluarga. Aku perlukan keluarga. Jadi mereka sanggup melakukan banyak benda kerana keluarga. Jadi value dia adalah aku nak menambah nilai pada orang lain. Right, menambah nilai pada orang lain, menyelesaikan masalah ataupun memberikan satu feel, satu wants, like kita bagi dia satu pleasure. Dia business about pleasure and solving problems, kan? So kalau kita punya business memberikan pleasure kepada orang juga adalah satu kata orang value. Jadi kita kena tengok dalam diri kita apa value yang ada pada kita. Apa value kita adalah, alright, aku macam mana nak cakap value macam mana aku takkan menipu, aku integrity, aku that's my value. So I don't want to like involve in rasuah. That is my value. Aku tak nak underground, tepi ground, tengah ground, semua aku tak nak. You know, like these are value, you know? So kita perlu tengok, kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, mereka mempunyai value. You know, like mereka value certain thing. Value friendships, contohnya mereka kita kena bersahabat, kita kena, you know, dia ada tanggungjawab atas sahabat dia. That's value. What I mean is like value. So orang-orang berjaya ni, mereka mempunyai certain value dalam diri kita yang menjadikan mereka tu berjaya. Sebab value ni akan membantu kita apa tahu. Apa value buat sebenarnya? Value dia bawa balik kita ke jalan tu. Apa yang kita tetapkan, kita nak ke sana. Jadi value ni akan pastikan kita tak terpesong. Sebab tu kita kena ada value. These are the values that I want to like bring in my business, in myself. This is my value, right? So sama juga dalam kita mencapai kejayaan akhirat, value apa yang perlu kita bawa adalah 4 sifat. Nabi itu adalah value yang luar biasa. Sifat jujur, that's one of the value that you need to have. Amanah, alright, it's a value. Fatana, it's a value, value. Aku buat sesuatu, aku tak akan bergopoh-gapah. Aku akan buat secara planning yang betul. Aku akan ada plan apa yang perlu aku lakukan sebelum aku memulakan apa jua yang aku nak lakukan. Itu values. Alright, dan akhir sekali menyampaikan perkara-perkara yang baik. Dia tak nak buat benda tu merosakkan sesuatu, merosakkan whatever, tak nak. Dia ada value untuk nak pastikan semua yang kita bagi ni adalah bawa kebaikan, manfaat pada orang. That is a value. Alright, this is value. Jadi orang yang berjaya, kalau kita tengok, mereka ni mempunyai value macam tu. Jadi kita lihat diri kita ni, apa value yang aku nak ada, atau apa value yang aku ada ni. Benda ni bila kita tengok diri kita, kita akan mula nampak macam value aku nak suka tolong orang. Value aku nak family aku. Alright, value aku memang nak suka buat ibadah banyak. Aku nak, kalau boleh memang aku banyak nak buat ibadah kat macam tu. Value aku tak nak menipu, atau aku tak nak aku tak nak benda-benda yang macam something like that lah. Kau fikir ni, nanti kau keluar kau tulis lah. Alright. Value kejujuran, honest, truthful, selesaikan masalah insan. Alright. Mendoakan kebaikan sahabat-sahabat dan adik-beradik. Alhamdulillah. Alright. Dan last sekali saya tengok orang yang berjaya ni, mereka mempunyai satu destiny ataupun satu clear purpose. Mereka ada satu tempat yang mereka nak tuju dan mereka tahu inilah tempat yang aku nak tuju, inilah yang aku nak capai, benda tu destiny. Mereka mempunyai a clear destiny. Mereka mempunyai a clear purpose in life. Alright, benda ni juga saya sangat-sangat pasti. Alright, ramai orang ni saya tulis tadi. Yes. Kan, bila kita ada destiny kita jelas dengan apa yang kita nak, kita akan jadi kreatif. Kita akan jadi lebih kreatif. Semalam ada juga ustaz tanya Abang Abu juga kan, macam mana Abang Abu dapat idea mekanik wang belakang ni. Macam mana dapat idea? Tak, sebenarnya idea tu bukan dia datang macam tu, tapi sebab saya memang buat benda tu. Saya buat tanpa kita perasan. Allah bagi ilham dan akhirnya kita dapat
oh ini sebenarnya dia macam tu. So kita jangan cuba nak mencari benda yang sebenarnya tak ada kontrol pada kita. Kita buat saja apa yang perlu kita buat dan berdoa pada Allah, dan bila Allah tahu, Allah tahu bila dia nak kasih dan bila perlu tak benda ni untuk awak. Kalau benda ni tak perlu untuk awak, dia tak akan kasih. Kan? Tapi kalau mungkin benda ni perlu untuk kita, dia akan kasih. Jadi kita kena bertawakal kepada Allah. Kita kena sentiasa meletakkan Allah dan juga segala ketentuannya sebagai yang pertama. Dan kita buatlah apa yang Abang Abu ajar tadi sebagai asbab untuk kita nak mencapai benda tu. Alright. Nak capai benda ni kena ada sebab-sebab dia kan. Aku kena buat ni, kena buat ni. Mestilah ada sebab untuk nak capai. Mesti ada macam kata orang tu, kenapa aku dapat ni? Sebab ni. Jadi sebab tu adalah sebab. Tapi benda tu adalah sebenarnya Allah. So, orang yang bertakwa sepenuhnya kepada Allah, dia akan terus buat tanpa rasa bersalah, tanpa rasa macam gagal, tanpa rasa kalau tak jadi dia tak down. Sebab pada dia tahu, right? Semua benda ni adalah Allah punya urusan, dan bertakwa pada Allah, alright, dan terus lakukan benda tu, dan terus lakukan. Jadi dia tak dapat, dia tak rasa macam benda tu tak dapat, dia terus buat dan buat dan buat. Jadi itulah yang saya rasa 4 karakter yang saya nampak tau. Right, yang saya nampak. Sebab kalau ada 4 benda ni kan, so saya memang rasa kita akan ada energi yang luar biasa. Kalau kita ada 4 benda yang Abang Abu cakap tadi, kita akan mempunyai satu energi yang luar biasa dalam kita melakukan aktiviti harian. Kita akan rasa best sangat. Alright, itu pertama. Alright, dan kita juga akan ada fulfillment tau. Maksudnya kita akan rasa kepuasan. Bila kita buat benda tu, kita rasa macam puas sangat. Kita rasa macam, wow, I'm doing something yang kita rasa puas. Sebab kita ada 4 benda yang Abang Abu cakap tadi. Bila kita melakukan sesuatu, kita akan rasa kepuasan kita tau. Dan bila kita rasa puas pula, dan kita rasa macam bersyukur tadi kan, kita akan diberikan Allah lagi kejayaan. Sebab kita bersyukur, ya Allah, banyak aku nak lagi, ya Allah, dia kasih lagi. Jadi more success, banyak lagi kejayaan akan kita dapat dengan adanya 4 perkara kat atas tadi. Alright, 4 perkara, saya ulang balik apa tadi? Kita ada passion, right? Kita ada passion terhadap benda yang kita buat. Saya juga tulis talent. Kita perlu meningkatkan talent yang dah ada, kita asuh dia lagi. Talent dah ada, kita kena asuh dia bagi lagi bagus, lagi bercahaya, lagi banyak dia punya power dia. Ketiga, Abang Abu cerita pasal value yang perlu kita ada agar kita punya kejayaan akan didorongkan balik pada benda yang betul. Alright, value. Alright, dan juga saya cerita pasal destiny, mempunyai satu destinasi. Inilah yang aku nak tuju, inilah aku nak pergi kan. So that is the things that I want kita to have. Jadi bila kita dah ada 4 benda, inilah yang kita akan mula dapat energi yang luar biasa. Kita ada fulfillment, success, and inilah juga cara kita menjadi seorang jutawan dunia akhirat. Kita bukan hanya bila mengekalkan buat benda-benda yang kita dah pun berbincang ni, kita akan menjadi seorang jutawan insya-Allah di dunia. Kalau tak dapat pun kat dunia, confirm insya-Allah dekat akhirat kita jadi jutawan. Sebab kita melakukan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang jutawan akhirat juga. Alright, so itulah sedikit sebanyak yang mungkin saya dapat kongsi. Tapi saya memang tak puas hati hari ini, kerana walaupun saya ada adik-beradik kat sini, tapi saya punya love tu teruk sangat. 496. Lepas tu share pun korang tak nak share. Just share lah, babe. Adik-beradik ramai yang mungkin dalam grup-grup kita ni memang dia lambat sikit, ataupun dia memang ada kerja dan sebagainya. Jadi share. Alright, tolong share. Kalau kau adik-beradik Abang Abu, awak mempunyai satu tanggungjawab kepada Abang Abu. Tanggungjawab. Alright, tanggungjawab awak untuk Abang Abu adalah share benda-benda yang Abang Abu sampaikan pada orang. Alright, dan juga share. Love tu nak kasih tahu, alhamdulillah, tu untuk macam jadikan saya macam, wow, aku dapat banyak love macam tu kan. Jadi saya nak anda tolong share. Alright, tolong share. Bukan hanya dia adalah untuk diri saya sendiri, malahan juga dia juga akan membawa kebaikan pada ramai orang insya-Allah. Jadi tolong bantu saya untuk share, dan tolong juga tekan like sebagai adik-beradik, tekan like banyak-banyak. Dan bagi anda yang saya tekan like ni, saya nak bagikan benda ni, saya nak bagi bicycle horn, saya nak bagi tepuk lagi. Okey, kita ada ni.
Alright. Senang kata, kalau nak berjaya aku tengok engkau sudah. Aku pasti dan yakin sangat yang engkau ada for this quality. Thank you so much. Aku suka engkau lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Suka kerana Allah, right? Suka kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Kalau kita letakkan Allah ni, aku bukan nak, aku cakap ni, jangan kau ingat aku ni macam, wah dia ni baik apa. Jangan, no, like kita ada banyak aib yang Allah Allah close. Maksudnya kita ni bukan, tapi kita nak bagi tahu, like kita nak ke arah tu tau. Kita nak ke arah tu, kita nak jadi like that's why I'm sharing. Jadi janganlah kau cakap, oh aku bagi ni macam aku ni macam hebat sangat. Tak ada. Alright, dah 1000 lebih. Terima kasih lah kepada adik. Nampak sekejap je bila kita buat benda tu, sekejap je dia jadi. Jadi sebab tu jangan berhenti, terus macam tu, dan share, banyak share. Share kepada kenalan awak, share pada grup yang awak ada, share kepada adik-beradik dalam WhatsApp, share pada kenalan ataupun family rapat kita, like share. Benda yang saya rasa, benda-benda macam Abang Bu share ni, tak adalah benda yang aku suruh pergi rompak ke, pergi buat apa ke, tak ada. It's like kebaikan kita untuk dunia dan akhirat, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah akan terus berikan kita hidayah dan taufik dan tauhidnya dalam saya terus berkongsi. Alright, kita ada Hilmi, Hilmi AZ ni salah seorang adik-beradik yang nampaknya dah macam apa, dia adik-beradik lah, tapi dah tak macam dah bau-bau bacang lah, dah jauh sikit lah. Dia macam dah jauh sikit. Dia tak macam selalu macam dulu kan, kita macam adik-beradik rapat ni hari-hari jumpa, hari-hari berbual lah. Ada je benda kita buat kan. Tu saudara yang rapat lah, tu adik-beradik. Macam Hilmi sekarang daripada adik-beradik dia, sebab dia dah mungkin dah kahwin orang lain kan. Jadi dia pun pergi ke lagi satu negeri. Jadi dia sekali-sekali lah dapat jumpa kita kan. Dia macam tu kan. Aku pun suka engkau Su, sahabat dunia akhirat. Wah dah jadi sahabat diorang tu Yusrin Bang Abu Syam ni suka dengan motivasi abang. InsyaAllah doakan saya supaya terus bagi banyak lagi. Teruskan, alright. Jadi sebab awak cakap macam tu Yusrin Zam, saya nak tepuk. Saya nak bagi awak tepukan supaya awak rasa lagi best dan awak terus sambung lagi dan share pada kenalan awak. Alright. Datang sini tengok Abang Bu share. Alright. Hari ni kita share. Kalau mereka belajar juga, mereka akan dapat sesuatu yang luar insya-Allah yang akan bantu mereka. Alright. So dan Abang Bu macam tadi saya nak bagi tahu juga, pada malam ni kita akan bermula jana duit guna email dengan 8 step Abang Bu, insya-Allah. Alright, email jam start 7 hari punya challenge. That means challenge. Alright. Okay, dan 1st and to 7 September 7 hari berturut-turut setiap malam. Alright, it's a commitment. Setiap malam 7 hari kita akan buat, dan kita akan pastikan kita dah ada satu blueprint yang boleh buat duit dengan email lah. Macam mana nak buat? Abang Bu akan tunjukkan step by step. Alright, 7 hari. Tapi tak boleh orang yang malas, yang datang nak tengok semua, jangan datang. Kalau kau ni malas, kau memang yang jenis tak boleh nak buat kerja, kau ada je alasan, better jangan, sebab dia akan hanya rugikan masa kau. Baiklah pergi tengok drama ke apa kan. Jadi kau dapat banyak ilmu kan. Tengok drama ni dia banyak ilmu kan. Ilmu yang luar biasa kita dapat dengan menonton drama tu. Pergi tengok drama. Okey, aku suka kau sebab kau handsome sangat. Allahu Akbar. Terima kasih lah. Itu sebab ini semua pemberian Allah kan. Allah yang bagi benda tu. Jadi best. Alright, aku dah share. Share bagus. Terima kasih kepada share. Alright. Terima kasih kepada share. Share. Okay, alright. Tepuk je. Blank check ambil lah. Blank check kau kan ada banyak blank check, kau ambil dan tulis. Alright. Okay, always fikir macam mana aku nak bagi. Jangan duk minta je. Macam mana aku nak bagi Abang Abu blank check 1 juta ni cuba fikir macam tu. Kan, macam mana aku nak bagi Abang Abu 1 juta. Macam mana aku nak bagi Abang Abu 10 juta. Apa yang aku boleh buat untuk aku bagi dia 10 juta. Fikir macam tu. Itulah yang terbaik. Alright. Okay, kita dah alhamdulillah tekanan terus. Okay, hari ni siapa yang dah plan makan tengah hari? Hari ni korang nak makan tengah hari apa? Komen kat situ, komen. Aku nak tengok siapa makan apa hari ni, sebab nak dapat idea nak makan apa. Tapi esok insya-Allah lah kita nak puasa juga. Besok pun kita puasa. Alright. InsyaAllah maksudnya kita dah letak niat, mudah-mudahan Allah permudahkan niat. Alright, sebab niat tu sangat penting. Alright, jadi 4 benda yang saya share tadi. Apakah 4 kualiti yang awak rasa perlu ada pada seorang yang nak jadi luar biasa? Nak jadi luar biasa dalam benda yang dia buat, nak jadi luar biasa dalam kehidupan dia. Apa 4 benda? Saya nak tengok, saya nak test balik. Apa 4 benda? Ilmi, jawab Ilmi.
apa ni, Kak Rin, kau yang nak type banyak-banyak benda, entah apa benda, kau baik jawab benda yang aku tanya ni. Apa 4? Cuba cerita. Saya tengah masak ayam kicap dan ayam sambal. Oh, untuk tengah hari pukul 10 kau dah masak, Kak? Ui, kau dah bersiap awal, Kak. Pukul 10 dia dah masak. Alright, Kak Asna dia tu jawab. Yang satu dia cakap passion. Betul? Passion. Alright, perlu ada passion. Okey, lepas tu dia ada talent. Dia cakap kena ada talent. Bagus. Lepas terusnya, Kak Asna. Kak Asna tengah leading. Lepas ni aku nak buat yang apa tu? Yang apa tu? Ala COVID. Bukan COVID. Kahoot. Kahoot game. Kahoot game. Tanya soalan, jawab. Siapa first? Dia dapat hadiah macam tu. Alright. Anak nak pergi sekolah. Alright. Teruskan. Alright. So, adakah apa-apa soalan lain, dan terus share kepada member-member anda. Saya nak tengok hari ni siapa share. Alright. Teruskan share kepada member-member, rakan-rakan. Main watch party pun boleh. Main je watch party Abang Abu ni. Boleh je. Boleh. Alright. Terus. Alright. Okay. Mantap. Okay. Kita ada roadmap. Alright. So, tak ada soalan Alright. Anak pergi sekolah. Bila aku baca ajar baca surah Al-Kahfi, pahala pergi kat engkau juga. Appreciate lah banyak-banyak. Thank you. InsyaAllah. Amin. Aku nak semua ni kan. Amin. Alright. Dah tu kat atas. Lambat timbul kod. Apa tu? Entahlah, Kak Rin ni kadang-kadang aku pun tak faham apa benda dia tulis lah. Tak apa benda je dia tulis. Aku pun tak faham kadang-kadang. Kan? Aku nak baca, aku sendiri tak faham. Dia macam aku juga. Kadang-kadang aku tulis, aku pun tak faham. Jadi memang kenalah kan. Dia macam aku. Jadi aku tahulah masalah tu kan. Sebab kadang-kadang aku tulis, aku baca aku tak faham. Macam mana orang lain nak faham? Alright. So untuk tu saya rasa tu sajalah untuk hari ni. Kita tak adalah banyak benda yang Abang Bu nak ceritakan. Kita dah ceritakan 4 benda yang saya rasa awak kalau ulang balik, awak akan dapat. Cuba fahamkan apa yang Abang Bu sampaikan tadi. InsyaAllah awak akan dapat sesuatu yang luar biasa, insyaAllah. Alright. So itu saja, kita akan berjumpa lagi pada esok hari, insyaAllah, jam 9 hingga 10 dalam program Ilmu Wang Dunia Akhirat setiap pagi daripada jam 9 pagi hingga 10 pagi. Kita bawakan banyak tips-tips, banyak perbincangan, banyak menjawab soalan-soalan mengenai kewangan dan juga mengenai keusahawanan ataupun bisnes, insyaAllah. Alright. Okay. So itu sajalah daripada Abang Abu, insyaAllah. So kita terus mendoakan mudah-mudahan anda semua ni, insyaAllah. Alright. Anda semua insyaAllah saya doakan mudah-mudahan anda akan terus diberikan kesejahteraan, awal afiah, kesihatan yang baik, alright, diberikan rezeki yang halal, diberikan takwa dan iman yang tinggi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan segala itu Allah bagi rahmat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kehidupan kita akan menjadi lebih sempurna. Dihindarkan kita daripada segala perkara-perkara yang tidak kita ingini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus sabar dalam apa pun yang kita lalu, dan juga kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi. Mudah-mudahan kita sentiasa terpelihara untuk menjadi orang-orang yang berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Jadi itu saja untuk hari ini sebab kita dah pun 9.53. Alright, saya hari ni memang best sikit kalau baca balik apa benda-benda ni. Waalaikumsalam, kita ada Zul Apple. Alright, Zul Apple. Waalaikumsalam, Abang Abu dia cakap. Alright, saya yang cakap Waalaikumsalam. Dia cakap Assalamualaikum lah. Kak Asna, boleh-boleh pasal saya pun tak ada bisnes wakaf. Kak, aku sumpah kau kaya dunia akhirat. Amin. Masih boleh join untuk malam ni AA. Ya, boleh join. Bayaran dia 197 untuk siapa-siapa yang nak Johor. Ya, boleh join. Masih cepatlah dia kena buat. Dan saya bagi Kak Asna ni dia.
Ni dia punya link untuk bayaran tu. Right, bayar link tu, you dah masuk dalam grup tu, insya-Allah malam ni dah boleh. Minta AA link atas tu, right? Mencari redha Allah, mencari redha Allah AA. Amin amin, teruskan. Sorry lambat masuk. Afsal, ini bukan kelas lah nak masuk. Sorry kan. Ini bukan kelas, kita bukan buat kelas, kita buat Facebook live. Dia macam siaran TV lah konon-konon. Aku ada siaran TV 9 hingga 10 cerita pasal ilmu wang dunia akhirat setiap hari jam 9 hingga 10 insya-Allah. Alright. Okay, Kak Asna, so that is the link, boleh kasih kat dia. Siapa-siapa yang mungkin nak juga kata orang tu belajar email marketing, apa lagi, kita bersama dalam malam ni hingga 7 malam turut-turut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari kita turut-turut belajar untuk kita memantapkan kita punya pengetahuan dalam email marketing, yang memang satu marketing yang sangat power, the most profitable marketing, the most kata orang tu evergreen marketing, insya-Allah. Alright. Baru settle anak sekolah hari ni. Dia punya first day school after 6 months, sekolah tutup. Okay. Alright. Okay. So that's all for today, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasihlah kepada semua anda, alright. Jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu setiap hari 9 pagi hingga 10 pagi, alright. Dan juga joinlah program-program yang Abang Abu buat, insya-Allah, untuk kita sama-sama belajar banyak benda, right? Okay, so terima kasih kepada semua yang tekan like. Saya nak berikan tepukan lagi, tepukan like yang banyak like. Berapa banyak kau tekan, berapa banyak tepukan itulah untuk engkau, alright. Dan I think that's all for today, insya-Allah. Doakan saya dapat berterus untuk buat live ni esok juga. Sebab satu cabaran bila lepas PKP ni, cabaran dia nak dapat masa nak buat tu. Tu cabaran yang paling besar tu, right? So tapi apa-apa pun dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nikmat yang Allah bagi pada kita, insya-Allah Allah permudahkan untuk kita terus memberikan kebaikan kepada rakan-rakan di luar sana, adik-beradik Abang Abu dan juga semua yang menonton. Alright, terima kasih bagi yang share, terima kasih bagi yang share. Lagi banyak orang share, insya-Allah lagi banyak benda yang akan dapat, sebab sharing is caring, ciwa. Sharing is one of the best way to show appreciation to others. Sharing is to show the generosity, right, yang kita ada. Sharing is something to make you feel good. Sharing will make you feel nice. So sharing is a lot of good thing, right? Iaitu sedekah, kita bersedekah, insya-Allah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.